6 negeri catat penurunan kes COVID-19 kategori 3 hingga 5, perkembangan positif PICK. Kelantan lancar projek Wulbacha tangani denggi. Assalamualaikum dan selamat petang. Berita wilayah 15 Ogos 2021 bersama saya Alif Ashraf Kamanor. Kami bawakan berita dari wilayah utara, selatan, timur dan barat. Juga akan berita langsung dari Perlis, Sarawak dan Sabah. Fokus hari ini semarak bulan kebangsaan. Setia bersama Berita Wilayah. Program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK menunjukkan perkembangan awal positif dengan penurunan bilangan kes kategori 3 hingga 5 di 6 negeri. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin memaklumkan data Kementerian Kesihatan menunjukkan liputan dos lengkap vaksin COVID-19 bagi populasi dewasa 18 tahun dan ke atas di negeri-negeri tersebut telah melebihi 40%. Ia meliputi wilayah Persekutuan Labuan, Sarawak, Negeri Sembilan, Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Semalam buat pertama kalinya tiada kes jangkitan baharu COVID-19 dilaporkan di Labuan. Data daripada Pusat Kesiapsiagaan dan Tindak Cepat Krisis CPRC bagi hospital menunjukkan situasi di Jabatan Kecemasan di Lembah Kelang juga bertambah baik. Jelas beliau, purata pesakit yang menunggu di Jabatan Kecemasan untuk ditempatkan ke wad pesakit bagi Hospital KKM di negeri-negeri Lembah Kelang juga telah menurun. 11 jenis aktiviti ekonomi dalam sektor perdagangan dan pengedaran dibenarkan kembali beroperasi berkuat kuasa esok di negeri Fasa 1 Pelan Pemulihan Negara PPN. Kenyataan Perdana Menteri menyatakan kemudahan terbaru itu terpakai di semua fasa Pelan Pemulihan Negara PPN dengan syarat kadar vaksinasi lengkap populasi dewasa di negeri berkenaan mesti mencapai sekurang-kurangnya 50%. Manakala individu yang ingin mendapatkan manfaat mesti telah menerima vaksinasi lengkap. 11 aktiviti ekonomi yang dibenarkan itu termasuk kedai cuci kereta, kedai elektrik dan elektronik, kedai barangan rumah dan peralatan dapur, kedai perabot dan kedai peralatan sukan. Turut diberi kebenaran pusat pengedaran dan jualan kereta serta aksesori pasar pagi dan pasar tani, juga kedai gunting rambut atau salon kecantikan dan terhad kepada perkhidmatan gunting rambut asas sahaja. Pemilik premis perlu memastikan pelanggan yang memasuki premis mesti menunjukkan sijil digital vaksinasi sebagai bukti telah menerima vaksinasi lengkap. Berkuat kuasa esok juga kerajaan bersetuju membenarkan 11 aktiviti ekonomi dalam sektor sama kembali beroperasi dalam fasa 2 PPN sebagai tambahan kepada 11 aktiviti ekonomi yang dibenarkan beroperasi dalam fasa 1 PPN. Kebenaran operasi itu termasuk kedai barang fotografi dan perkhidmatan fotografi, kedai barangan terpakai, kedai kraf tangan dan cenderahati, kedai antik, kedai permaidani dan kedai tembakau termasuk vape dan rokok elektronik. Selain itu, kerajaan juga membenarkan kemudahan operasi untuk sektor pembuatan, pembinaan, perlombongan dan pengkuarian di negeri fasa 1, 2 dan 3 PPN yang sebelum ini dalam senarai tidak perlu atau non-essential. Namun, kapasiti pengoperasian bergantung kepada kadar vaksinasi lengkap pekerja iaitu 80 hingga 100% kapasiti pengoperasian 100%, 60 hingga 70% kapasiti pengoperasian 80% dan 40 hingga 50% kapasiti pengoperasian 60%. Semua keputusan itu dibuat mengambil kira data penilaian risiko dilakukan Kementerian Kesihatan, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan hal ehwal pengguna dan para pemegang taruh dalam sektor-sektor berkepentingan.
Semua taman rekreasi awam di negeri-negeri yang diletakkan di dalam fasa 1 Pelan Pemulihan Negara PPN juga dibenarkan dibuka berkuat kuasa esok bagi tujuan aktiviti riadah untuk memastikan kesejahteraan rakyat dan mengurangkan tekanan kesihatan mental. Perdana Menteri berkata bagaimanapun hanya aktiviti secara individu dilakukan seperti jogging, berbasikal dan bersenam selari dengan prosedur operasi standard SOP sukan dan riadah dalam fasa 1 PPN. Orang ramai hanya dibolehkan mengunjungi taman rekreasi awam di kawasan kejiranan sahaja tetapi tidak dibenarkan untuk merentas negeri atau daerah untuk pergi ke taman rekreasi lain. Kebenaran ini juga amat penting untuk rakyat mendapat lebih masa berada di kawasan yang terbuka dan mempunyai sistem pengudaraan yang lebih baik berbanding hanya terkurung di rumah. Pada masa sama, Perdana Menteri mengingatkan pihak berkuasa tempatan PBT dan agensi berkaitan supaya bertanggungjawab memantau pematuhan SOP di taman-taman rekreasi awam terlibat untuk memastikan ia dilaksanakan mengikut peraturan ditetapkan bagi mengelakkan mudarat. Dua lokaliti di Kelantan dipilih bagi pelaksanaan program kawalan denggi menerusi projek Wulbacha dalam usaha menangani wabak denggi di negeri itu. Pengerusi Jawatan Kuasa Kerajaan Tempatan Perumahan dan Kesihatan Negeri Dr. Izzani Hussein menerusi kenyataan berkata, Pondok Terusan di Pasir Tumbuh dan Kubur Maras, Kota Baru dipilih sebagai lokaliti berkenaan. Nyamuk Aedes Wulbacha merupakan nyamuk Aedes aegypti yang disuntik bakteria Wulbacha yang akan merencatkan keupayaan nyamuk tersebut menyebarkan virus denggi dan bakteria ini juga terdapat secara alami pada serangga-serangga lain. Mengulas lanjut, beliau menjelaskan projek yang dilaksanakan menerusi Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan JKNK dan Kementerian Kesihatan KKM itu susulan kejayaan kajian rintis di 8 lokaliti di Selangor yang menunjukkan penurunan kes denggi sebanyak 50 sehingga 80%. Beliau juga turut mengharapkan kerjasama penduduk setempat menjayakan program ini. Melaka memutuskan untuk tidak membenarkan pembukaan 11 sektor ekonomi esok. Jelas Pengarah Majlis Keselamatan Negara Melaka Muhammad Nasrul Menhad, keputusan itu diambil memandangkan kadar vaksinasi di negeri itu belum mencapai tahap 50% seperti disyaratkan. Hari ini kita masih di tahap 36% untuk yang lengkap kadar vaksin. Bermaksud kita tak boleh lagi melaksanakan perkara-perkara yang 11 sektor di percikan yang boleh dibuka bila kadar vaksin kita dah pada kadar 50%. Beliau menjangkakan Melaka akan mencapai kadar vaksinasi lengkap 50% selewat-lewatnya awal September depan. Beliau berkata demikian ketika dihubungi RTM. Jabatan Kesihatan Negeri Johor JKNJ akan meningkatkan kapasiti katil diwat COVID-19 Hospital Sultan Ismail HSI. Menteri Besar Johor menerusi laman Twitternya menjelaskan 44 lagi katil akan disediakan sebagai tambahan kepada 28 katil sedia. Selain itu, kemudahan kemah di hadapan Jabatan Kecemasan dan Trauma HSI turut akan ditambah baik. Kerajaan negeri juga merancang untuk memaksimumkan kapasiti hospital kluster di Mersing dan Kota Tinggi. Langkah segera itu diambil susulan baru-baru ini tular di media sosial. Seorang pengguna Facebook mendakwa HSI kekurangan kapasiti katil. Ini menyebabkan pesakit terpaksa ditempatkan di kemah dan hanya tidur di atas kerusi. Jabatan Penerangan Johor menyemarakkan semangat Bulan Kebangsaan dengan melancarkan kempen Jalur Gemilang peringkat Kota Iskandar di Kampung Sungai Melayu, Iskandar Puteri pagi tadi. Kempen melibatkan pemasangan bendera sekitar lokasi terlibat selain memberi jalur gemilang kepada orang ramai. Pengarah Penerangan Negeri Naim Fahmi Ahmad Tajuddin berkata, program turut melibatkan konvoi Kembara Merdeka yang akan menjelajah ke beberapa lokasi di Iskandar Puteri. Walaupun dalam tempoh yang kita hadapi ini melalui Pelan Pemulihan Negara dengan pandemik yang masih belum berakhir, mungkin kita rasakan pada peringkat ini insya-Allah kita akan cuba buat mungkin dalam SOP yang telah ditetapkan. Program kemerdekaan ini dijangka akan diteruskan ke daerah-daerah lain sepanjang Ogos ini.
Sebelum negara mencapai kemerdekaan, pelbagai bangunan dan struktur dibina. Ia termasuk yang dibina pihak British sebagai persediaan menghadapi serangan tentera Jepun semasa Perang Dunia Kedua. Antara peninggalan yang dapat disaksikan sehingga kini kubu pengerang Coastal Battery yang terletak di pengerang Kota Tinggi Johor. Bagi menyingkap kisah kubu pertahanan yang tidak pernah diserang itu, kita ikuti laporan disediakan Erwin Zaid. Kubu ini mula beroperasi pada tahun 1941. Mempunyai lebih 20 bangunan, terdiri daripada pusat pentadbiran, kubu pertahanan, bilik persenjataan, bilik rawatan dan kuarters di tanah berbukit seluas 453 hektar di pesisir Tanjung Pengelih. Ia dibina dengan tujuan menangkis serangan tentera Jepun dari udara dan laut dengan struktur direka untuk pertahanan end-on shoot dari Pulau Tekong dan lekungan tembakan utama pada sudut sebelah pertahanan Pulau Tekong. Bangunan ini dahulunya sebuah hospital yang kini berusia 82 tahun. Dulu ia digunakan untuk merawat para pesakit dan petugas yang ditugaskan di sini. Dan dahulunya di dalam bangunan ini terletaknya barisan katil daripada hujung bangunan ini ke arah bertentangan. Meskipun dengan kekuatan struktur dibina, kubu ini tidak pernah terlibat dalam sebarang pertempuran selain pihak Jepun tidak berminat menawannya kerana lokasi yang dianggap tidak strategik. Bagaimanapun, mengikut laporan Inter-Service License Department (ILSD), pihak Jepun pernah menghantar kira-kira 1,600 anggota ke kawasan ini. Dan dipercayai pada tahun 1945, tentera Jepun telah mengoperasikan semula kubu ini dengan kekuatan anggota yang ramai, termasuk buruh. Pada zaman tempoh darurat juga, iaitu bermula pada tahun 1948, tentera British telah meletakkan beberapa unit tentera di pengerang untuk memburu kegiatan komunis, namun tidak lagi menjadikan kubu ini sebagai pertahanan. Tempat ini adalah satu aset bersejarah yang tidak ada di tempat lain mungkin. Jadi kenapa tidak kita baik pulih lah sebagai tempat pelancongan atau yang paling penting lah bahan bersejarah. Kubu ini mengambil masa 2 tahun untuk dibina dan dipercayai ditinggalkan sejak zaman konfrontasi Malaysia-Indonesia pada tahun 1963 hingga 1965. Walaupun sudah ditenggelami pokok dan tumbuhan, namun struktur yang masih berdiri teguh menjadi bukti sejarah sebelum kemerdekaan negara. Laporan Erwin Zaid, Berita RTM. 11 individu termasuk 4 warga negara asing ditahan polis dalam serbuan di sebuah premis di Taman Daya Johor Bahru. Mereka disyaki terlibat dalam kegiatan pelacuran dan melanggar SOP PKP pada 5.45 petang kemarin. Jelas Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan SCP Muhammad Fazli Muhammad Zain, 7 lelaki dan 4 wanita ditahan dalam serbuan itu. Penjaga premis dikenakan kompaun RM10,000, warga tempatan RM2,000 seorang dan tindakan reman untuk 4 warga asing. Kesemua individu berkenaan dikenakan kompaun kerana tidak mengamalkan penjarakan sosial dan direman mengikut Seksyen 117 Kanun Tata Cara Jenayah. Susulan isu kos pengurusan jenazah pesakit COVID-19 yang tinggi, kerajaan telah mengadakan perbincangan dengan pihak berkuasa agama negeri bagi meneliti langkah menangani masalah berkenaan. Jelas Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dato' Ahmad Marzuq Syari, kadar cas tinggi sehingga boleh mencecah ribuan ringgit itu akan membebankan ahli keluarga mangsa. Beliau difahamkan pihak hospital tidak menguruskan urusan tayamum bagi jenazah pesakit. Justru ianya akan dikendalikan pihak luar yang mengambil kesempatan dengan mengenakan cas tinggi. Untuk Jawi membekalkan kepakaran dia, melatih pihak-pihak berkuasa agama negeri yang berminat untuk mempelajari kaedah tayamum itu satu, pengurusan jenazah itu secara sistemnya tidak perlu charge daripada pihak pesakit, macam kita buat di
Jabatan Agama Islam Wilayah. Beliau berkata demikian pada sidang media program Food Bank 3.0 Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia YAPIM di Sekolah Kebangsaan Pulau Gajah, Pengkalan Cepa, Kelantan. Pergerakan 12 ekor gajah liar daripada menceroboh dan memusnahkan tanaman penduduk di kawasan ladang sawit Felda Gelangi 1 dan 3 di Jerantur Pahang berjaya dikawal. Pengarah Jambatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan Pahang, Rozidan Mat Yasin berkata, kumpulan gajah itu berada berdekatan Felda Gelangi 1, 2, 3 dan Tekam Utara secara berterusan. Kebiasaannya, ia bergerak dalam radius 25 km hingga kawasan hutan simpan Tekai, Kuala Tahan. Lebih membimbangkan, ia akan berpecah antara 5 hingga 12 ekor dan adakala menjadi kumpulan besar hingga 30 ekor. Bagaimanapun, 14 ekor gajah betina ditangkap secara berperingkat bermula 8 Ogos lepas. Semua gajah yang ditangkap akan dipindahkan ke Taman Negeri Terengganu. Perhilitan merancang membina pagar elektrik bagi menghalang gajah liar masuk ke kawasan ladang, kebun dan penempatan penduduk. Jalur Gemilang adalah lambang negara yang mampu membangkitkan semangat patriotisme dalam hati setiap rakyat Malaysia yang mencetuskan solidariti dalam menepani apa jua cabaran yang mendatang. Saya berharap kita dapat bersama-sama menterjemahkan bentuk solidariti ini dengan mengibar megah jalur Gemilang sebagai tanda kita sentiasa bersatu padu dalam melawan pandemik COVID-19 ini. Baik, bertemu kembali. Membudayakan amalan kibar jalur Gemilang setiap kali menyambut bulan kebangsaan, itu dilakukan seorang peniaga di Ipoh Perak yang mengambil inisiatif sendiri menghias kenderaan miliknya dengan lebih 90 bendera Malaysia. Kisah inspirasi ini kami bawakan dalam laporan disediakan Fahmi Muhammad Nur. Taza Alang Rahim, 61 tahun, kini memiliki lebih 90 bendera Malaysia dan Perak yang diletakkan di seluruh bahagian kereta miliknya. Atas dasar cinta kepada negara, hobi yang bermula sejak kecil itu diteruskan sehingga kini, lebih-lebih lagi ketika sambutan Bulan Kebangsaan. Tahun 99 katanya luar merdeka, saya start buat itulah, umur saya itulah start lah. Sampai sekarang lah, tiap-tiap tahun saya hidupkan buat satu sambutan tahun merdeka ni sebagai semangat kepada yang lain lah. Bermula secara bersendirian, kini beliau disertai rakan-rakan lain yang turut sama menghias kenderaan masing-masing. Taza juga merancang untuk mewujudkan sebuah kelab bagi menghimpunkan lebih ramai individu, khususnya di Ipoh, untuk turut serta menyemarakkan sambutan Bulan Kebangsaan. Kepada orang muda, kalau boleh akan datang, ikutlah warisan kita ni sepanjang masa. Kalau boleh, jangan kita lupalah. Kalau boleh kita ikutlah macam pakcik ni lah. Semangatkan cita negara. Kalau boleh bertambah-bertambahlah. Bagi Encik Taza dan rakan-rakannya, usaha yang mereka lakukan itu bukan sekadar untuk menunjukkan rasa cinta dan sayang terhadap negara, malah usaha tersebut juga sebagai penghargaan kepada penjuang baik dulu maupun sekarang dalam menjaga keselamatan dan juga keamanan negara. Jadi ayo sama-sama sempena dengan sambutan Bulan Kebangsaan, kita kibarkan jalur Gemilang. Laporan Fahmi Muhammad Noor untuk berita RTM. Saudara, bagi menyemarakkan Hari Kebangsaan ke-64, sambutan Bulan Kebangsaan dan kempen Kibar Jalur Gemilang dilancarkan walaupun ketika negara masih berdepan pandemik COVID-19. Ini membuktikan semangat patriotisme dalam kalangan masyarakat kekal utuh. Langsung bersama Ahmad Iqbal Arif Yaakob di studio RTM Kangar. Iqbal, bagaimana sambutan Bulan Kebangsaan di Perlis? Sepuri.
Kerajaan Negeri Perlis menyeru agar rakyat dapat memasang jalur gemilang di setiap rumah, premis perniagaan serta bangunan kerajaan sebagai langkah menghangat serta menyemarakkan lagi sambutan Hari Kebangsaan tahun ini walaupun dalam kekangan COVID-19. Menteri Besar Perlis, Datuk Seri Azlan Man berkata kibaran jalur gemilang bukan sahaja sebagai tanda menghargai pengorbanan prajurit negara, malah ia juga sebagai satu simbol yang membuktikan semangat patriotik dalam kalangan masyarakat masih menebal. Kerana ini adalah sangat penting sebab inilah merupakan satu simbol ya kepada kebebasan kita daripada penjajahan dahulu dan untuk kita bergerak ke hadapan. Dan apa yang penting sekali, kita mesti memastikan supaya perpaduan, keharmonian yang wujud di kalangan pelbagai kaum yang berbilang agama dan kebudayaan ini dapat terus dikekalkan di Negeri Perlis. Beliau berkata demikian kepada media pada Majlis Pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kempen Kibar Jalur Gemilang 2021 peringkat Negeri Perlis di Kompleks Dewan Undangan Negeri Kangar. Program berkenaan merupakan usaha sama Jabatan Penerangan Negeri sebagai usaha merealisasikan satu rumah, satu jalur gemilang. Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MAFI memberi jaminan bekalan benih padi yang berdaftar dan sah yang dibekalkan menerusi pertubuhan peladang kawasan nafas mampu mengatasi isu bekalan benih padi yang berlaku setiap kali menjelangnya musim baharu penanaman padi. Selain itu, MAFI turut meningkatkan kerjasama dengan pelbagai pihak agar masalah penghantaran benih padi ke seluruh negara berjalan lancar. Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi memaklumkan benih yang dibekalkan bagi musim baharu ini berkualiti dan mampu meningkatkan hasil sehingga 4 tan bagi setiap hektar sawah yang diusahakan petani. Industri padi negara ini merupakan satu industri yang telah lama berjalan. Pelbagai masalah yang dihadapi mampu ditangani oleh kerajaan, oleh kementerian dan juga dengan keterlibatan pihak swasta yang diiktiraf oleh kementerian untuk membekal benih padi sah yang mencukupi. Beliau menyatakannya selepas melawat Pusat Kajian dan Penghasilan Benih serta Pusat Pemprosesan Jagung Bijian Green World Genetik GWG Wilayah Utara di Pauh. Datuk Seri Dr. Ronald dalam rangka lawatan 3 hari ke Perlis turut melawat kilang beras Dibok, projek ladang kelapa serta projek pertanian agro pelancongan dan keselamatan makanan di Felda Cuping. Seramai 150 pegawai dan anggota Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Perlis kini bersedia untuk digerakkan dalam menghadapi sebarang kemungkinan berlakunya bencana di seluruh negeri. Ini berikutan ketika ini Perlis menerima hujan lebat beserta tiupan angin kencang yang boleh menyebabkan berlakunya kejadian seperti banjir dan ribut. Pengarah Angkatan Pertahanan Awam APM Negeri, Lieutenant Colonel Muhammad Izaini Mat Daud memaklumkan 4 pusat operasi APM ialah Kangar, Arau, Padang Besar dan Kuala Perlis mampu menggerakkan anggota dalam tempoh 4 sejam sesuatu bencana berlaku. Selain pegawai dan anggota, APM Perlis turut dilengkapi 16 bot penyelamat termasuk jenis inflatable RIB, 4 buah ambulans, 4 buah lori dan 6 buah kenderaan pacuan 4 roda untuk operasi menyelamat. APM yang selaku Sekretariat Pengurusan Bencana, dari segi pengurusannya kami sentiasa bersedia. Maksud persediaan saya dari segi manpower, dari segi kenderaannya, aset dan juga kemahiran-kemahiran yang sepatutnya ada untuk anggota kami lah. Dan sebagaimana yang kita tengok sekarang ini keadaan hujan dan bila keadaan macam berlarutan, kita memang bersiap sedia di pusat kawalan dan apa-apa arahan ataupun maklumat yang kita terima, kita akan terus ambil tindakan. Beliau ditemui ketika meninjau tugasan pegawai dan anggota APM di pusat pemberian vaksin secara walk-in di Hotel Putra Brasmana Kuala Perlis. Selain APM, lebih 4,000 pegawai dan anggota pelbagai agensi menyelamat dan jabatan kerajaan di bawah Sekretariat Pengurusan Bencana turut dalam keadaan siap sedia untuk membantu penduduk sekiranya berlaku sebarang bencana alam. Sekian paparan berita dari Perlis hari ini. Sentiasa patuhi SOP yang ditetapkan bagi memutuskan rantaian COVID-19. Kembali ke Angkasa Puri. Terima kasih Iqbal.
7,345 orang telah berjaya menerima vaksin dalam tempoh 3 hari di Pusat Pemberian Vaksin PPV di bawah pengurusan Universiti Utara Malaysia UUM. Kadar vaksinasi tinggi itu merupakan hasil kerjasama petugas dan sukarelawan terlibat dalam memastikan kelancaran proses vaksinasi. Jelas Naib Chancellor UUM Profesor Datuk Dr. Ahmad Bashawir Abdul Ghani, kemudahan di PPV itu akan terus dipertingkat. Ini bagi memberi keselesaan selain menjadikan proses vaksinasi dilaksanakan dalam tempoh lebih singkat. Sementara itu, Pengarah Pusat Kesihatan Universiti Dr. Adi Azhar Abdul Razak berkata, pemberian vaksin untuk dos kedua akan dilakukan pada 28 Ogos, 15 dan 16 Oktober ini di Dewan Muazzam Shah UUM. RM69,000 diperuntukkan kepada 23 ahli majlis Perbandaran Kangar bagi agihan bakul makanan kepada penduduk terjejas ekoran pandemik COVID-19 di Perlis. Menerusinya, 2,300 bakal makanan akan diedarkan kepada penduduk memerlukan di 15 kawasan DUN. Agihan dibuat menerusi Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung bagi setiap DUN berkenaan. 100 bakul makanan disediakan bagi setiap lokasi mengikut senarai penerima yang memerlukan. Tiap-tiap tahun kita ada peruntukan khas untuk ahli-ahli majlis menjalankan program ataupun aktiviti kemasyarakatan di kawasan masing-masing. Cuma memandangkan pada tahun ini disebabkan pandemik COVID-19 ni dan juga pelaksanaan PKP, jadi aktiviti kemasyarakatan yang melibatkan perkumpulan orang yang ramai ini tak dibenarkan. Jadi ahli-ahli majlis MPK mengambil inisiatif untuk mengadakan program bantuan bakul makanan lah. Beliau menghadiri program agihan bakul makanan secara pandu lalu di Pusat Khidmat DUN Mata Air. Tindakan mencurigakan seorang penunggang motosikal membawa penemuan dadah dalam satu pemeriksaan pihak berkuasa di Pendang, Kedah. Individu berusia 25 tahun itu didapati memiliki dadah dipercayai jenis syabu. Ketua Polis Daerah Pendang DSP Arif Syam Hamizah berkata, hasil operasi bahagian siasatan dan penguatkuasaan trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Pendang semalam mendapati dadah yang dimiliki suspek untuk kegunaan sendiri. Satu paket kecil plastik lutsina disyaki dadah jenis syabu dalam anggaran 0.78 gram ditemui dalam beg silang suspek. Kes disiasat di bawah Seksyen 12-2 Akta Dadah Berbahaya. Seterusnya kita ke Bumi Kenyalang. Antara fokus penghormatan dan istiadat ketenteraan diberikan kepada 4 anggota Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM yang maut dalam insiden tembakan di Kem Sukadron 330 TUDM Kota Samarahan. Kita bersama Vanessa Mering di studio RTM Kuching. Vanessa, berikan dahulu perincian mengenai istiadat ketenteraan yang berlangsung tadi. Ya, Alif, 4 anggota Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM yang terkorban dalam insiden tembakan di Kem Skuadron 330 TUDM Kota Samarahan pada Jumaat lepas dikebumikan mengikut istiadat ketenteraan. Panglima Wilayah Udara 2 Major Jeneral Datuk Syamsuddin Kasim memberitahu istiadat berkenaan adalah perancangan pihak TUDM untuk kesemua anggota yang terlibat. Major Jeneral Datuk Syamsuddin Kasim yang ditemui di Bau berharap upacara pengebumian bagi setiap mangsa berjalan lancar seperti pengebumian Allahyarham Korporal Udara Sharif Muhammad Siddiq Al-Atas Wan Sabli yang dikebumikan di Tanah Perkuburan Kampung Melayu Seniawan Seberang 10 pagi tadi. Alhamdulillah, kita telah dapat melaksanakan upacara pengebumian ini seawal 8.30 di rumah dan bergerak ke Tanah Perkuburan. Dan telah mula upacara pengkebumian di Tanah Perkuburan pada jam 9.30. Alhamdulillah, segalanya berjalan lancar. Allahyarham Korporal Udara Sharif Muhammad Siddiq Al-Atas, 29 tahun, meninggalkan seorang isteri dan 3 orang anak termasuk bayi lelaki berusia 2 bulan. Sementara itu, jenazah Allahyarham Korporal Udara Muhammad Ehsan Sahamad dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Kampung Asajaya Laut, Semarahan, kira-kira pukul 11.15 pagi.
terkejut, kami terduduk kami sebab benda terlalu mengejut. Kami pun si sangka bah. First saya kami baca berita tapi kami si tahu pun yang terlibat ya abang kami. Yang kami tahu tempat kejadiannya dekat kem abang kami. Allahyarham Korporal Udara Muhammad Ehsan Sahamat, anak keempat daripada 10 orang adik-beradik, meninggalkan seorang isteri yang kini mengandung 4 bulan anak pertama. 2 lagi anggota terkorban, mendiang Korporal Udara Ho Swee Boon dan mendiang Laskar Udara Nesli Nyabau, akan disemadikan selepas proses bedah siasat selesai hari ini. Mayat mendiang Korporal Udara Ho Swee Boon akan disemadikan di tanah perkuburan Batu Lapan, Pasir Ulu Lundu, manakala mendiang Laskar Udara Nesli Nyabau akan disemadikan di Nirvana Memorial Park, Sibu. Kenal pasti permasalahan rakyat sebelum melakukan sebarang pertukaran pucuk pimpinan negara. Menteri Kanan Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, ia penting kerana melibatkan projek infrastruktur yang turut memberi kesan kepada rakyat secara langsung menjejaskan ekonomi negara. Jadi saya mengharapkan apa saja keputusan yang telah dibuat oleh kajian setiada kita laksanakan. Jangan ubah, yang penting ialah pastikan bagaimana kita nak menyiapkan projek untuk kebaikan negeri Sarawak khususnya dan yang memberi impak juga kepada negara kita dan rakyat keseluruhan. Datuk Seri Fadilah berkata demikian dalam sidang media selepas sesi libat urus bersama kontraktor di Miri. Kerajaan Persekutuan komited memastikan peruntukan projek infrastruktur utama mencukupi selain bekerjasama dengan Kerajaan Sarawak bagi memastikan peningkatan kapasiti rantaian bekalan terlibat. Menteri Kanan Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, pelbagai pelan mitigasi dan tindakan susulan berterusan sedang dilaksana di bawah seliaan Jabatan Kerja Raya Sarawak selaku pegawai penguasa projek dengan bantuan projek management konsultan terhadap projek mega Lebuh Raya Pen Borneo LPB Sarawak. Datuk Seri Fadilah berkata status pelaksanaan projek LPB Sarawak setakat ini telah mencapai 69.60% dan ia dijangka siap sepenuhnya pada September 2022. Jelasnya, tempoh projek ini menghadapi kelewatan berikutan kekangan pelbagai faktor termasuk kesan daripada Perintah Kawalan Pergerakan. Datuk Seri Fadilah berkata demikian dalam sidang media selepas sesi libat urus bersama kontraktor di Miri. Dalam perkembangan berkaitan mengulas mengenai pembangunan Jalan Link Sarawak-Sabah, Datuk Seri Fadilah memaklumkan bahawa fasa pertama melibatkan lawas sehingga ke Long Lopeng telah dianugerahkan kepada kontraktor dengan kos lebih kurang 1.1 bilion ringgit. Fasa yang pertama daripada lawas sehingga ke Long Lopeng yang tu sudah pun dianugerahkan dengan kontraktor dengan kos lebih kurang 1.1 bilion ringgit. Itu fasa pertama. Kemudian fasa kedua nanti daripada Long Lopeng sambung sehinggalah ke Miri lah. Akan dilaksanakan oleh pelbagai agensi. Tambah beliau, sebahagiannya akan dilaksanakan melalui koridor tenaga di Perbaharui Sarawak dan Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Kaedah pasport akan digunakan di pasar raya dan kedai makan. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata ia sejajar dengan pembukaan pelbagai sektor ekonomi di bawah Pelan Pemulihan Negara PPN Fasa 3. Dan dalam fasa ketiga, kita akan membuka sektor ekonomi kita. Umpamanya untuk pasar raya dan juga kedai-kedai makanan. Kita berkenakan pasport, iaitu ada dokumen yang mengatakan bahawa anda telah memenuhi 2 dos. Jadi ini kadang-kadang kita gunakan kad dan ia terpaksa diproses melalui IT. Bercakap pada sidang media selepas menghadiri sesi taklimat tertutup di Limbang, Ketua Menteri menambah kerajaan negeri akan menaik taraf kelajuan internet bagi tujuan tersebut. Saya telah mengarahkan supaya pihak SDEC akan memberikan bantuan dalam untuk menyelaraskan dan menaikkan taraf kelajuan internet
supaya kita dapat memproseskan bantuan ini kepada kawasan-kawasan strategik di bahagian Lembang seperti Limbang, Lawas dan juga kawasan-kawasan yang mempunyai populasi yang besar. Terdahulu, Datuk Patinggi Abang Johari turut mengadakan lawatan ke Pusat Pemberian Vaksin Dewan Suarah Limbang. Bahagian Limbang kini telah mencapai imuniti kelompok dengan 88% populasi dewasa lengkap vaksinasi COVID-19. Seterusnya, kita ikuti ringkasan laporan prestasi vaksinasi Sarawak setakat 14 Ogos. Kebajikan penduduk terjejas ekoran pandemik COVID-19 terus mendapat perhatian pelbagai pihak menerusi sumbangan dan penyediaan keperluan asas bagi kelangsungan hidup rakyat. Tidak terkecuali penduduk di daerah Marudi yang turut mendapat bantuan berupa bakul makanan anjuran Jabatan Perpaduan Miri bersama rukun tetangga daerah Marudi. Pengerusi penganjur program #Kita Bersama RT Cares daerah Marudi, Saleh Bujang memberitahu penerima adalah penduduk dari Kampung Narum, Kampung Dagang, Kampung Pemindahan Marudi, RPR Sungai Pasir, Rumah Jimbau Gudang dan Rumah Jamik Setapang A. Nya ada wakilnya daripada rumah panjangnya akan ambil barang tumbak naik rumah panjangnya, agih di rumah panjangnya. Beliau ditemui pemberita pada program bantuan #Kita Bersama RT Cares di Dewan Terbuka Surau Nur Ihsan, Kampung Pemindahan Marudi yang disempurnakan oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Marudi merangkap Menteri Muda Kerajaan Tempatan Datuk Penguang Manggil. Datuk Penguang turut menyumbang sebanyak 100 bungkus bakul makanan kepada penerima pada program tersebut. Baik, dengan itu sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Alif di Angkasa Puri. Silakan Alif. Terima kasih Vanessa. Baik, sebelum ke perkembangan selanjutnya, kita ikuti dahulu laporan cuaca semasa yang disediakan Jabatan Meteorologi. Saudara, daerah Kota Kinabalu mengalami sedikit penurunan jangkitan COVID-19 hari ini dan untuk laporan penuh langsung bersama Konstantin Palawan. Baik Alif, jumlah jangkitan baharu COVID-19 di Sabah menurun hari ini berbanding semalam dengan 1,665 kes baharu dicatatkan. Jumlah kes tertinggi dicatat di Tawau 245, diikuti Sanakan 244, Kota Kinabalu 207, Kinabatangan 152, Penampang 128 dan Papar 107 kes. Menurut kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, penurunan ketara direkodkan ialah sebanyak 229 kes di Kota Kinabalu. Saringan kontak rapat kekal penyumbang utama iaitu 55%, saringan bergejala 23.4% dan kes-kes daripada kluster 14%. Sebanyak 24.2% pesakit hari ini adalah dalam kategori 1, manakala 45.1% kategori 2
dan 31% masih dalam siasatan. Terdapat 8 orang dalam kategori 3, 2 dalam kategori 4 dan seorang pesakit dalam kategori 5. 3 kluster baru turut dicatatkan iaitu kluster Tangkuyan Kinabatangan, kluster Pakar Kawian Ranau dan kluster Segama Batu 1 Lahad Datuk. Dine-in atau bawa pulang. Meskipun kerajaan benarkan individu yang sudah lengkap vaksinasi untuk makan di restoran, namun ramai lebih suka memilih untuk membawa balik makanan yang dibeli demi mengelak risiko jangkitan COVID-19. Ikuti tinjauan RTM di sekitar Bandaraya, Kota Kinabalu. Mereka yang ditemui RTM berkata, risiko tetap ada walaupun pekerja atau pelanggan yang dine-in sudah lengkap divaksinasi. Tapau, sebab dia mengurangkan risiko pada semualah. Kalau saya relevannya tapau lah. Okey, sebab kalau kita dine-in ni, kadang-kadang kita duduk di restoran itu mungkin kita terdedah dengan COVID-19. Nasihat saya, okey, kalau tidak ada keperluan untuk dine-in, tidak perlulah, lebih baik tapau. Okey, mungkin dine-in tu boleh jugalah, tapi jangan ambil masa yang lama lah. Lebih bagus daripada tapau lah, daripada duduk di kedai. Habis kita tidak tentu, kita tidak tahu yang datang tu siapa, yang ada penyakit ke tiada, kita pun tidak tahu kan. Bagi saya lagi tapau lagi baguslah. Bagi saya, pergi ambil dos. Jangan takut. Sebab dos tu untuk menyelamatkan diri, bukan bilang 100%. Bagai diberi peluang kedua untuk hidup. Itu yang dapat diungkapkan seorang bekas pesakit COVID-19 tahap 5 yang telah ditidurkan selama 7 hari oleh pakar perubatan yang merawat beliau. Ikuti laporan khas wartawan Zarith Sofia Daud di Kota Kinabalu. Nur Ain Nulin Abdullah, 41 tahun, memberitahu beliau disahkan positif COVID-19 pada 2 Jun 2021 dan dimasukkan ke Hospital Queen Elizabeth, Kota Kinabalu untuk rawatan. Subuh 5 hari bulan tu, 4 hari bulan tu, saya dikasih kejut, dibagi tahu kita pindah pergi ICU sebab kamu sudah terlalu teruk. Doktor tu cakaplah dan nurse-nurse juga sekali. Itu saya dengar. Dan dia bilang sampai di ICU, yang saya sedar cuma lampu dan dibagi tahu kamu dikasih tidur sekejap. Itu sajalah. Dikasih tidur, kamu rehatlah dulu, rehat banyak-banyak. Masa itu sekali saya sedar 10 hari bulan. Setelah melalui proses pemulihan, Nur Ain kemudiannya dibenarkan kembali ke rumah setelah 24 hari bertarung dengan COVID-19. Doktor cakap dengan saya, sebelum kamu kena COVID, kamu belum kena vaksin dan kamu terus dapat stage 5, hampir mati. Contohlah dia cakap begitu, kamu kena COVID selepas kamu kena vaksin. Kamu punya sakit cuma 50.5%. Kamu akan rasa sakit. Sebab vaksin itu membantu. Jadi saya harap orang-orang di luar sana ambillah vaksin, jangan sampai teruk macam saya. Alhamdulillah Allah bagi peluang kedua, pergilah ambillah vaksin. Jadi jangan lengah-lengah lagi. Kini untuk pulih sepenuhnya, Nur Ain mengamalkan senaman bagi menguatkan kembali paru-paru beliau. Beliau turut mengajak keluarga dan masyarakat untuk terus memberi sokongan moral kepada pesakit COVID-19. Selain percaya kadar dan kadar pencipta, setiap pesakit COVID-19 seharusnya tidak boleh berputus asa demi melawan virus COVID-19. Apa yang penting, vaksinasi penuh adalah tindakan yang perlu diambil segera demi menangani kesan yang lebih serius. Zarith Sofia Daud, Kota Kinabalu untuk Berita RTM. Terima kasih Zarith Sofia Daud untuk laporan khas itu tadi. 2 lelaki warga tempatan berjaya dicukup polis menerusi 2 ops laras di Kota Marudu pada 12 dan 13 Ogos baru-baru ini. Mereka ditahan atas kesalahan memiliki senjata api buatan sendiri. Ketua Polis Daerah Kota Marudu, Superintendent Zairul Nizal Ishak, ketika dihubungi berkata, serbuan pertama di Kampung Sri Budaya Pitas telah menemui selaras senjata buatan sendiri dikenali sebagai bekakuk yang disembunyikan di siling rumah beserta 2 butir peluru.
Tanggapan melibatkan suspek berumur 46 tahun yang memiliki 3 rekod jenayah lampau. Manakala serbuan kedua pula di sebuah rumah tidak bernombor di Kampung Pinapak Pitas turut menemui selaras senjata buatan sendiri dikenali sebagai ginsuk. Turut ditahan suspek 26 tahun merupakan seorang penganggur. Polis turut merampas peralatan senapang ginsuk iaitu sebatang kayu, sebuah balang plastik berisi timah dan bahan dipercayai alat peledak. Kedua-dua suspek telah direman menerusi kanun prosedur jenayah dan kes diklasifikasi di bawah Akta Senjata 1960. Sabit kesalahan, hukuman penjara 7 tahun atau denda RM10,000 atau kedua-duanya sekali. Tragedi lemas Kampung Sekudung Serusup Tuaran pada petang Jumaat, mayat mangsa telah berjaya ditemui penduduk kampung sekitar pukul 8 pagi tadi. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Tuaran, Kawi Gapar, ketika dihubungi mengesahkan penemuan mayat mangsa iaitu Muhammad Amar Qayyum Rasmi berusia 15 tahun. Mangsa ditemukan terapung di kawasan Bakau, 6 km daripada lokasi terakhir mangsa hilang. Mayat mangsa kemudiannya diserahkan kepada polis dan pihak Kementerian Kesihatan Malaysia KKM untuk tindakan lanjut. Operasi pencarian turut melibatkan Polis Marin, Angkatan Pertahanan Awam APM dan unit pengesan anjing bomba. Sekian paparan dari negeri di bawah Bayu bersama saya Konstantin Palawan. Usaha capai imuniti kelompok, tanggungjawab bersama. Tepati janji temu vaksinasi anda dan kita kembali kepada Alif Ashraf di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih Konstantin. Baik, di wilayah Persekutuan Labuan, bantuan terus disalurkan kepada kumpulan memerlukan. 1,600 bantuan bakul prihatin negara yang diperuntukkan untuk wilayah itu kini dalam proses pengagihan kepada golongan terjejas akibat pandemik COVID-19. Pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Labuan, Asyari Matarsad memaklumkan, golongan sasar juga boleh membuat rujukan atau permohonan melalui bilik gerakan JKM Labuan Talian Kasih atau melalui pemimpin setempat. Dalam pada itu, JKM Labuan selaku penyelaras bagi agihan bantuan juga telah menyalurkan sumbangan kepada penghantar makanan yang berdaftar dengan syarikat Food Panda dan aktif sekitar Labuan. Mereka juga antara golongan yang terkesan ataupun terjejas sepanjang pandemik COVID-19 ini, dan mereka juga selalunya kumpulan yang berisiko sebab mereka memberi perkhidmatan penghantaran makanan di mana-mana tempat yang ditujui melalui aplikasi yang dibangunkan oleh Food Panda. Beliau terdahulu hadir majlis penyerahan sumbangan secara pandu lalu di Terminal Feri Antarabangsa Labuan. Bantuan hasil sumbangan pelbagai agensi terlibat di bawah Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah JPB di Labuan. Pelbagai kesukaran yang dialami oleh warga emas dan orang kurang upaya untuk mendapatkan vaksin seperti masalah pengangkutan serta kemudahan jalur lebar tidak menghalang golongan ini untuk mendapatkan vaksin. Kini kegembiraan jelas terpancar di wajah mereka selepas menerima dos masing-masing menerusi program outreach vaksinasi Pejabat Kesihatan Sabak Bernam. Laporan Audi Muhammad Nur. Terima kasih pada KKM yang sudi datang di rumah saya memberi suntikan vaksin ini, kerana dengan keadaan saya macam ini saya tak mampu untuk keluar mendapatkan suntikan. Terima kasih banyak-banyak pada yang sudi hadir datang kemari. Kegembiraan itu dikongsi Mazlan Hassan, 50 tahun yang lumpuh sejak 25 tahun lalu akibat kemalangan. Dengan adanya program outreach vaksinasi COVID-19 ini, ia membantu meningkatkan suntikan vaksin bagi golongan yang tidak berpeluang untuk berdaftar dengan aplikasi MySejahtera. Menerusi program outreach, golongan terbabit akan diberi suntikan terlebih dahulu sebelum mereka didaftarkan ke dalam sistem. Menurut Pegawai Kesihatan Daerah Sabak Bernam, Dr. A.L. Liza Abdul Latif,
program outreach vaksinasi yang bermula 1 Julai lalu mendapat kerjasama baik daripada penduduk tempatan. Di sini isu di bawah Sabak Bernam adalah liputan sangat rendah di bawah MySejahtera dan ramai mereka yang uzur, terlantar, orang kurang upaya dan sebagainya susah untuk bergerak ke PPV awam atau PPV integrasi yang disediakan. Jadi salah satu cara untuk supaya mencapai 80% atau mendapat imuniti kelompok, kami turun daripada rumah ke rumah dan bagi kawasan-kawasan yang tiada liputan internet, kami membuka PPV outreach di kawasan-kawasan tertentu untuk mendapat liputan. Sehingga kini 95% penduduk Sabak Bernam telah menerima dos pertama, manakala 71% lagi telah menerima dos kedua. Kepada mereka-mereka yang takut dan macam-macamlah alasan untuk mengambil vaksin ini, jangan takut, ini semua ikhtiar kita. So, ini semua kita semua macam penyakit COVID ni kita tak boleh nak elak. Tak nak kita terpaksa ambil vaksin. Jadi jangan takut. Dalam keadaan saya macam ini pun saya ambil vaksin. Apalagi macam anda semua yang sihat di luar sana, ambillah vaksin. Walaupun pelbagai kengkangan dan juga kesusahan mereka untuk mengambil vaksin di pusat pemberian vaksin PPV yang berdekatan dengan mereka, iaitu kesusahan mereka, kengkangan mereka terutamanya dari segi pengangkutan untuk ke sana mendapatkan vaksin. Tapi dengan pelbagai kemudahan dan pelbagai program yang diberikan oleh pihak KKM sendiri, mereka telah mendapat vaksin. Mereka ingin mendapatkan vaksin dan mereka telah disuntik untuk mendapatkan vaksin untuk keselamatan diri mereka sendiri, keluarga mereka dan orang yang mereka cinta dari COVID-19 ini. Audi Muhammad Noor untuk berita RTM. Dedikasi, fokus dan tenang. 3 perkataan itu menjadi pegangan atlet para negara Muhammad Zian Zulkifli yang sedang mempersiapkan diri menjelang Tamasya Paralimpik Tokyo 2020 hujung bulan ini. Pemegang semangat itu saya akan bawa ke Paralimpik Tokyo untuk nak sampaikan hajat saya yang selama ni yang saya tunggu-tunggu. Ke sana kita luahkan segalanya, tuan. Bagi saya nak cuba yang terbaik. Lagi itu hari keramat untuk Malaysia. Kalau dapat hadiah tu, saya nak itu hadiah untuk hari Malaysia, untuk hari kemerdekaan, untuk tanah air. Kalau dapat pada hari itu, saya sangat bangga sebagai seorang rakyat Malaysia. Hospital Lau King Ho merupakan hospital pertama dibina di Sibu pada 1936. Bangunannya diiktiraf sebagai bangunan bersejarah oleh Jabatan Muzium Sarawak dan merupakan muzium hospital pertama di Malaysia. Wartawan RTM Sibu, Madelina Jawai Stephen, ada butirannya. Bangunan ini dibina atas keprihatinan dan kecintaan pengasasnya, mendiang Lau King Ho, kepada masyarakat di Sibu. Berasal dari negara China, mendiang pada awalnya datang ke Sibu bagi menguruskan ladang getah. Bersandarkan rasa cinta dan keprihatinan beliau terhadap masyarakat Sibu, beliau berhasrat membangunkan infrastruktur kesihatan untuk penduduk setempat. That's why Lau King Ho sebelum dia balik ke China, dia menderma semua harta dia kepada kerajaan British pada zaman itu, pada zaman Raja Sarawak, dengan syarat seluruh kos pembinaan 82,000 pada 30-an, dia derma 50% harta kos pembinaan. Lau King Ho bagaimanapun jatuh sakit dan meninggal dunia di China setahun kemudian sebelum sempat menyaksikan impiannya jadi kenyataan. Namun, namanya kekal dikenang sebagai tokoh yang disegani di Sibu.
Jadi salah seorang adalah J.N. Hoover lah. J.N. Hoover and then the Reverend Lin Kai-Cheng. Reverend Lin Kai-Cheng itu dia seorang pastor lah, Reverend. Dia juga kawan-kawan kepada Lau King Hau lah untuk menyaksikan duit yang disumbangkan itu digunakan dengan tujuan yang betul. Antara jururawat Melayu pertama yang berkhidmat di hospital ini ialah ibu kepada Ahli Dewan Undangan Negeri Nangka, Dr. Anwar Rapai. Malah, Dr. Anwar sendiri pernah berkhidmat di hospital ini. About 80% of the current population of Cebu were born in Lau King Hau Hospital. So you just imagine. So that we cannot just ignore the significance and importance of this hospital. Setiap ruang yang ada di muzium ini mempunyai cerita dan sejarahnya yang tersendiri. Malah pada 1 Disember 2015, bangunan ini diwartakan di bawah Ordinan Warisan Budaya Sarawak 1993. Muzium Hospital Lau King Hau ini merupakan satu lambang kecintaan pengasasnya kepada masyarakat di sekitar Cebu. Ia merupakan satu peninggalan sejarah yang perlu dikekalkan dan hospital ini amat berjasa kepada penduduk di bahagian tengah Sarawak. Lambang kecintaan pengasasnya, Lau King Hau itu sendiri perlu dicontohi, terutamanya dalam kita menyiapkan diri menyambut Hari Kebangsaan. Semoga rasa kecintaan kita terus mekar selamanya kepada negara yang tercinta bernama Malaysia. Madalina Jawa Steven, Berita RTM. Baik, saudara, laporan itu menutup Berita Wilayah 15 Ogos 2021. Kongsikan bersama kami sebarang aktiviti yang berlaku di tempat anda. Saya Alif Ashraf Kamanur, Berita Wilayah, peka dan berwibawa. Salam hormat dan Assalamualaikum.